hari ini kita akan belajar berkaitan dengan spherical triangle dan kegunaan dia untuk astronomi. Spherical triangle ni adalah segitiga di atas berbola sfera. Sebelum ni kita biasa belajar dalam matematik dulu. Kebanyakan kita pernah belajar dalam matematik dulu ada segitiga. Segitiga yang kita belajar dulu adalah berdasarkan flat, satah yang flat. Ini segitiga. Maka geometri dia pun flat. Bila segitiga macam ni, sini mesti 90 darjah. Kalau saya buat macam ni 90 darjah. Dan sini A tambah B. Okey. A tambah B sama juga A tambah B, okay, A tambah B sama juga 90 darjah juga. Sebab apa? Sebab dalam satu segitiga dia mesti salah satu segitiga ni jumlah sudut dia, okey. Jumlah sudut dia adalah mesti apa? Mesti 180 darjah. Sebab apa? Sebab flat, permukaan satah, rata. Okey. Itu spherical, itu adalah triangle yang kita belajar sebelum ni. Sama ada macam ni, ada sudut tepat ataupun tak sudut tepat. Tak sudut tepat. A tambah B tambah C. Okey. A tambah B tambah C. A tambah B tambah C mesti sebab exactly 180 darjah. Sebab apa? Sebab satah rata ni. Sebab kes satah rata ni. Kes satah rata. Tapi kalau segitiga di atas apa? Di atas permukaan bola, kita kena imagine, kita kena buat bayangan bola tu membulat. Bola membulat ni. Kita kena bayang ni bulat. Ni bulatan di atas 2 dimensi. Kita bayang dia 3 dimensi. Kita bayang dia 3 dimensi. Kalau saya buat tonal pun, ni saya buat tonal lah. Sebab ada kata cahaya sebelah sini. Contoh cahaya daripada sini. Kalau saya buat tonal, okey. Sini bulat kan, bulatan, bulat. Bola berbulat lah. Bola besar berbulat. Okey. Supaya kita terbayang dia adalah bola, bukan bulatan, garisan bulatan di atas satah mendatar. Ya, itu problem tu. Segitiga spherical triangle ni ataupun segitiga sfera ni, okey, segitiga sfera, spherical triangle ataupun segitiga sfera. Segitiga sfera ni kita kena bayang 3 dimensi. Kita kena bayang 3 dimensi. Kita kena bayang. Memang betul-betul kena bayang 3 dimensi. Segitiga di atas permukaan apa? Satah. Dia punya permukaan berbola sfera. Ni ada cahaya di sini, berarti sini gelap lah. Sini dia gelap. Dari segi apa dah? Dari segi pandangan dia. Dari segi tonal dia. Sebelah sini akan jadi gelap. Macam kita tengok bulan lah. Dia bulat, dia gelap sebelah. Kadang-kadang lah bulan gelap sebelah. Kadang-kadang jadi bulan sabit sebab sebelah sana gelap banyak. Okey. Jadi maksudnya ini adalah berbola. Bola. Sfera, ini adalah sfera. Ini adalah sfera. Jadi bila sfera, segitiga di atas sfera tak sama dengan segitiga di atas satah mendatar. Tak sama. Jadi segitiga di atas sfera dia garisan lurus juga. Garisan lurus. Tapi disebabkan dia bentuk curve, melengkung, dia punya curve, kelengkungan berbola ni, permukaan, bulatan tu terpaksa jadi melengkung. Tapi melengkung pada mana? Melengkung pada arka. Melengkung pada arka yang berkaitan dengan pusat ni, pusat sfera dalam ni. Di dalam sfera ni. Imagine tu dalam, jangan imagine titik tadi pun dalam kan. Jadi dia punya arka yang berkaitan dengan pusat sfera iaitu lekuk. Kalau kita buat garisan di atas, garisan salah satu sisi
segitiga di atas permukaan melengkung ni, membulat ni, maka dia merupakan lekuk bagi sektor yang berpusat di pusat sfera. Contoh, dia memang kita akan buat garisan lurus juga. Sebagai contoh, kita di sini kita ambil benang. Ini benang, ni paku je, ni paku. Kita tarik benang. Tarik benang. Tarik benang. Tarik benang. Sampai sini. Ini benang ni, benang kita tarik lurus. Lurus ni. Benang. Tarik secara lurus. Secara tarik secara tegak. Tegak menempel atau melekat di pada permukaan. Kita tarik bagi dia melekat. Melekat pada permukaan. Sentiasa menempel pada permukaan, melekat. Tegak. Si kita paku pula. Kita paku pula. Ini paku. Ini paku. Contoh ni paku. Ini pun paku. Okey, kita tarik. Jadi benang yang sama akan membentuk sektor yang berpusat di pusat sfera. Okey. Ini okey, ini daripada sini ke sini memanglah garisan terbinalah garisan salah satu daripada segitiga tu di atas permukaan. Tapi sisi segitiga yang lain tu adalah merupakan jejari. Sisi bagi garisan ni, sisi bagi garisan antara satu titik dengan satu titik di atas permukaan sfera, sisi bagi garisan ni merupakan apa? Merupakan jejari untuk sektor yang berpusat di pusat sfera tadi. Di dalam, di dalam. Ini adalah ke dalam. Dalam. Saya buat apa ke dalam? Ni R, radius. Jejari yang tenang. Ini jejari juga. Jejari ni sama lah. Jejari dengan jejari sama banyak. Sebab sudut pandangan dia kita dapat gitu. Gitu. Jejari. Ke dalam sana. Ke dalam sana. Ini sektor. S E C E. Maksudnya di luar, dalam, hijau. Sektor. Ini adalah lekuk. Ini adalah lekuk. Bersama dengan lekuk. Lekuk. Lekuk bagi sebagai contoh, kalau kita boleh keluarkan ni, kita boleh keluarkan ni, dia akan jadi gini ya. Gitu. Sektor lah, ini sektor. Ini jari, ini lengkung. Okay. Kalau kita keluarkan ni, macam ni lah rupa dia. Dia punya, okay. Dia punya ini adalah lekuk. Lekuk ni adalah merupakan sisi di atas permukaan. Permukaan apa? Permukaan sfera. Sisi di atas permukaan sfera. Ini sisi. Dia merupakan sisi. Sisi di atas permukaan sfera. Berarti lekuk ni kalau kita perasan, ada kali kita tarik benang kita sambungkan, terpanjangkan benang tu, panjang sampai sana lah. Panjang benang tu, kita panjangkan lagi benang. Okey. Kita perpanjangkan lagi benang ni kita panjang lagi. Dia akan melurut di atas permukaan sfera ni. Sampai belakang sana, sampai balik sana. Sampai sebelah balik sana. Dan benang tu akan curve balik kat sini. Dia akan sampai sini balik. Itu. Berarti kalau kita tarik benang tu akan melurut sampai betul-betul tarik tegak lah, betul-betul tegak. Dia pergi balik sana, sampai ke sini balik, dia akan sampai sini balik. Jadi ini adalah apa? Lekuk ni adalah salah satu sisi ataupun sebahagian sisi daripada bulatan maksimum, ataupun dinamakan bulatan ini dinamakan apa? Bulatan gedang. Ini bulatan gedang. Ini adalah bulatan gedang. Ataupun bulatan
maksimum. Bulatan maksimum. Bulatan gedang ataupun bulatan maksimum. Okey, dia punya berarti salah satu sisi yang betul-betul berada yang betul-betul meluruskan garis lurus. Maksudnya garis lurus kalau kita tempelkan dia ataupun kita lekatkan dia di atas permukaan sfera, dia merupakan satu sisi. Dia merupakan sebahagian sisi. Dia merupakan sebahagian daripada sisi kepada bulatan gedang. Gitu. Jadi ada kata kita buat tiga garisan yang menempel ataupun yang melekat di garisan lurus yang dilekatkan di atas permukaan sfera. Kalau kita buat tiga, sebagai contoh ni garisan lurus lagi. Kita lekatkan lagi. Kita nak pasal saya bagi nampak sikit. Ada benang lain pula. Kita lekatkan lagi benang lain tu. Ni paku juga. Okey, benang lain pula. Dan paku ni samalah. Kalau paku ni merupakan sisi untuk sektor yang ini jadi lengkuk dia. Okey, macam kes macam ni sebiji. Okey. Jadi ini adalah satu sisi, ini adalah satu lagi sisi dan dua sisi. Jadi dua sisi kepada apa? Kepada yang mana masing-masing itu adalah diwakili oleh apa? Oleh garisan lurus yang dilekatkan ataupun ditempelkan di atas permukaan sfera. Yang mana ini pun kalau kita perpanjangkan, benang ni kalau kita perpanjangkan, dia akan pergi ke belakang sana. Belakang sana tu pergi lagi. Kalau kita lurut benang tu lah, dia akan pergi belakang sana sampai sini. Benang tu akan naik balik. Sampai sini balik. Maksudnya sisi ini pun merupakan sisi kepada bulatan gedang yang ini pula. Dia buat bagi cantik sikit. Sisi kepada bulatan gedang ni. Tarik benang tu, dua benang tu sampai belakang sana, dia akan pergi belakang sana dan dia akan, benang tu akan keluar dari sini. Berarti sisi ini juga sisi garisan yang lurus yang ditempelkan ataupun dilekatkan di atas permukaan sfera adalah juga sisi kepada sebahagian sisi kepada bulatan gedang yang ini pula. Ini juga bulatan gedang. Ini pun bulatan gedang juga. Gedang. Okay. Yang mana pusat dia? Di pusat sfera. Okey, andai kata kita buat satu sisi lagi yang menyambungkan antara paku ni dengan garisan lurus. Benang kita tahu tegang lurus tu. Tapi kita disebabkan permukaan sfera ni curve, kita lekatkan, kita tarik secara tegang dan lekatkan atau tempelkan di atas permukaan yang membulat ni, yang curve ni dengan tegang. Kita tarik daripada paku ni ke paku ni dengan keadaan tegang, dia akan curve. Maksudnya luruslah. Kalau kita jadi orang kecil di sini, kita jalan kaki, kita akan jalan kaki sentiasa straight. Tapi sebenarnya bumi ataupun berbola ni melengkung. Kita akan ikut kelengkungan dia. Tapi kita tu menuju straight sini. Menyebabkan kita akan sampai sini. Disebabkan dia melengkung, maka kita ikut lengkungan dia. Tapi kita bergerak untuk dalam keadaan straight. Macam tu juga benang dari sini ke sini. Benang dari sini ke sini. Okey. Benang dari sini ke sini, kita kalau kita tarik secara tegang, okay, dia akan ikut curve lah. Curve bulatan gitu. Ikut curve bulatan. Jadi ini juga, benang ini juga merupakan salah satu daripada sisi kepada bulatan gedang yang lain pula. Tarik secara belakang sana tu. Belakang sana. Okey. Belakang sana kita buat betul-betul lah bergeser. Belakang sini. Dia akan keluar ke sini. Gitu. Ini adalah bulatan gedang yang lain pula. Gedang. Ini adalah apa? Ini adalah sisi yang menyambungkan antara paku sini dengan paku sini.
Dan kalau kita tengok sisi ini adalah garisan ataupun benang yang lurus yang kita lekapkan di atas permukaan curve sfera yang bulat ni. Lurus dilekapkan, kemudian lurus dilekapkan, maka dia berbentuk segitiga. Inilah dinamakan segitiga apa? Segitiga sfera. Segitiga sfera. Segitiga sfera. Sifat dia setiap sisi, okey, sisi apa warna setiap sisi adalah sebahagian sisi. Okey. Setiap sisi ini adalah sebahagian daripada sisi bagi bulatan genang. Sisi ini adalah sebahagian daripada sisi bagi bulatan genang. Dan sisi ini juga adalah merupakan sebahagian daripada sisi bagi bulatan genang. Okey. Pusat. Okey. Pusat lekuk bagi setiap sisi adalah pusat sfera. Okey. Maksudnya ini sebagai sektor. Jadi kalau kita keluarkan ni, dia bentuk sektor lah. Kita keluarkan ni, dia bentuk sektor. Ni lekuk. Okey. Pusat lekuk. Ni lekuk dia ada pusat lah. Sektor lekuk. Lekuk dia ada pusat dia. Pusat lekuk bagi setiap sisi. Ni sisi ni. Pusat dia adalah sini, iaitu pusat sfera. Pusat lekuk bagi sisi ni adalah pusat sfera. Pusat lekuk bagi sisi ni juga pusat sfera. Pusat lekuk bagi sisi ni juga pusat sfera. Maka pusat lekuk bagi setiap sisi adalah merupakan pusat pada sfera. Okey. Kemudian ada lagi satu dia punya undang-undang dia. Macam kalau di atas permukaan yang flat semua sudut dicakupi ataupun sudut dalam adalah exactly sama dengan 180 darjah, tepat-tepat. Tapi kalau macam ni, di atas permukaan sfera, semua sudut dalam, okey, A, B, C, okey, sudut dalam, jumlah sudut dalam, okay. Jumlah sudut dalam tiga adalah melebihi 180 darjah. Jumlah sudut dalam segitiga adalah melebihi 180 darjah ataupun dari simbolnya, okey, A tambah B tambah C lebih daripada 180 darjah. Ataupun simbol yang lain-lain kan kita nak samakan dengan kalau kita nak samakan dengan 180 darjah juga, A tambah B tambah C, okey, tolak E. Ini adalah lebihan, sama juga dengan 180 darjah. Okay. Yang kita pakai yang ni lah, senang ingat. A tambah B tambah B tambah C adalah bersama dengan apa? 180 darjah. Okey. Disebabkan dia tak sama dengan 180 darjah, dia lebih,
maka geometri kiraan atas ni tak sama. Dia punya rumus kiraan di atas ni tak sama dengan rumus kiraan di atas ni. Okey. Di atas ni kita boleh saja buat teorem Pythagoras. Nak tahu panjang ni. Panjang sisi ni kuasa 2 tambah panjang sisi ni kuasa 2, maka kita punca pasudukan kedua-duanya, dapatlah panjang sisi ni. Itu teorem Pythagoras boleh dibuat di atas apa? Di atas permukaan flat ataupun mendatar. Tapi kalau permukaan curve tak boleh buat begitu. Kalau permukaan flat boleh saja. Kita nak dapatkan kita guna nak dapatkan sisi ni. Maksudnya sin B sama juga sisi ni bahagi ni. Kemudian B kita tahu berapa darjah, yang ini kita tahu berapa panjang. Nampaklah sisi ni. Kita boleh buat begitu. Tapi kalau disebabkan dia curve, dia melengkung gini, dia tak sama dia punya formula tu. Dia beza sikit saja. Jadi perbezaan itu kita nak tunjuk formula apakah yang berkaitan dengan segitiga di atas sfera samawi. Dia ada perbezaan sikit berbanding dengan segitiga di atas permukaan flat mendatar. Saya akan tunjuklah dia punya formula-formula yang terlibat untuk kita kira elemen-elemen di atas ni, sama ada elemen sudut ataupun elemen panjang. Panjang pun dia diwakili oleh panjang ni pun dia diwakili oleh sudut sebenarnya. Okey. Kalau nak kira jarak, barulah kita terbitkan daripada sudut tersebut. Okey, saya akan tunjuk formula yang berkaitan. Okey. Ini segitiga sfera lah. Ini adalah segitiga sfera. Okey. Dia senang sikit. Ini saya salin balik apa kat sini. Okay. Untuk display sudut, sebaik-baiknya kita tukar daripada A kecil sini kepada A besar. Okay, kita tukar untuk display sudut. Display dekat sudut dah kita tukar. A kecil kita jadikan A besar sini. A besar. Sebab sudut dalam kita buat dalam huruf besar. Sebab semua rumus-rumus tu nanti akan membabitkan simbol macam ni. B besar. Jadi kita besar sikit lah. C besar. C besar. Dan kalau sini A besar, sisi ni adalah A kecil. Dan A kecil ni diwakili oleh bukaan sudut, bukan jarak sebenarnya. Okey. Maksudnya bukaan sudut macam mana? Kita tukar siap-siap kat sini. Ini A, ini B, dan ini adalah C. C besar lah. A kecil. A kecil ni diwakili oleh sudut apa? Okey, tengok sini. Saya buka tadi kan. Ini lengkung, ini sektor. Sudut kat sini sebenarnya. Sudut kat pusat bulatan sana. Sudut dekat akar kat pusat bulatan sini. Sudut ni sebagai contoh 50 darjah. Panjang ni diwakili oleh 50 darjah kat sini. 50 di sini, bukan sudut kat sini 50 darjah. Bukan sudut kat sini 50 darjah diwakili oleh panjang. Diwakili oleh ni A besar. Ini A besar kan? Ini A besar. A besar. Sudut dalam. Panjang ni adalah A kecil. Diwakili oleh A kecil yang ni. Berarti daripada sini ke sini adalah A kecil. Kepanjangan A kecil ini diwakili apa? Oleh sudut. Kepanjangan diwakili oleh sudut dekat pusat bulatan sana. Kepanjangan A diwakili oleh sudut dekat pusat sfera sana. Pusat bulatan lah, bulatan sfera. Pusat sfera lah. Ini diwakili, ni A darjah sebenarnya. Ini diwakili oleh A darjah dekat pusat sfera. Gitu. Sedikit lain. Okey, kita buat untuk semua. Kalau ini B besar, ini adalah B kecil. B kecil pun sama juga kes dia. Sisi yang sama ni sorry, pusat bulatan yang sama. Sisi ni pusat bulatan yang sama. B ni macam ni. Mudah-mudahan pusat lekuk bagi setiap sisi adalah pusat sfera, iaitu pusat bagi bulatan yang sama. Pusat bagi sfera yang sama lah. Kalau B, ni sini B. Maksudnya B darjah sini. B ni adalah diwakili oleh B darjah kat sini. Kalau C pula, C ni C kecil. C besar tangan dia C kecil. A besar tangan dia A kecil. B besar tangan B kecil. C besar tangan dia C kecil. C kecil ni diwakili oleh B
bukaan di pusat bulatan sana, di pusat sfera sana tu. C darjah. Okey. C darjah. Okey, gitu. Itu dia punya situasi untuk elemen-elemen untuk kita kira buat kiraan di atas segitiga sfera. Okey, sekarang kita akan tengok formula dia. Formula dia beza sikit. Okey. Kalau dalam satu pendatar, flat lah. Satu pendatar ni. Okey, bagi contoh, formula yang paling kita senang ingat formula C kan. Okey. A kecil, setang A kecil, B setang B kecil, C setang C kecil. Okey. Kita nak tahu panjang A. Disebabkan dia bukan mewakili sudut, dia mewakili panjang, betul? A per sin A besar ni, sama juga nak tahu panjang B pula, B per sin B. Sebab dia panjang, dia bukan mewakili sudut. Sama juga C per sin C. Ini dia punya formula dia. Kita boleh buat mana-mana lah yang sepadan. Sama ada ini dengan ini, ataupun ini dengan ini ke, ataupun yang ini dengan yang ini. Mana-mana lah. Dari segi rumusnya kita boleh padankan untuk mendapat jawapan. Tapi ini sistem dia. Kalau flat, kalau datar. Kalau membulat, kalau curve, dia akan jadi beza sikit sangat. Jangan rasa pening benda ni. Di senang je. Kalau A per sin A sini, C A kecil bahagi dengan sin A kecil bahagi dengan sin A besar, tambah C dari depan tu, sama dengan sin B kecil bahagi dengan sin B besar, sama juga sin C kecil bahagi dengan sin C besar. Gitu. Tambah bukan huruf C, tulisan C dia depan. Gitu. Okey, maksudnya untuk dapatkan berapakah sudut ni. Sebab dia bukan mewakili panjang, tapi mewakili sudut. Sebab apa? Dan sebab kita nak guna untuk astronomi, dia punya sudut bukaan A, kata A itu adalah dia punya curve, jarak curve antara satu bintang dan satu bintang. Contohlah, satu objek sambungi dengan satu objek sambungi yang lain. Kita tak, bila sambungi atau bintang, kita tak boleh kira dengan jarak jauh sangat. Tak berkait dengan kita untuk kegunaan kita pun, untuk kegunaan astronomi lapangan ni. Tapi kat sana atas satu dengan satu ni kita boleh kaitkan dengan apa? Berapa sudut? Kita sebagai pencerah kan? Berapa sudut? Sebagai contoh 50 darjah. Itulah yang kegunaan A tu. Kemudian yang A besar tu adalah dia punya sudut dalam dia. Sudut kat sini antara bintang ke bintang tu, daripada satu lagi bintang, sudut ni. Ni adalah A besar. A kecil tu adalah daripada kedudukan kita sebagai pencerah. Sebab itulah dia berkisar sekitar sudut saja. Okey, kemudian ada satu lagi rumus, iaitu rumus cos. Bila kita faham benda ni, kita boleh hafal teruslah. Kita hafal terus. Maksudnya kita tahu sebab apa ada perbezaan tersebut. Okey, rumus cos saya akan tulis terus. Berkaitan dengan ini juga, sebagai contoh, cos A sama juga cos B darab dengan cos C tambah sin B darab dengan sin C darab dengan cos A besar. Gitu. Ini kita tahu mana tu? A tu mewakili A besar dalam. A kecil ni yang B kecil tu, B kecil ni yang ni. Dan C kecil ni yang ni. Sama lah tu. Jadi ini rumus dia. Ini salah satu rumus dia. Dan kita boleh buat beginilah. Kalau kita sekarang jadi B, dia akan jadi begini pula. Cos B sama juga, kita tukar je lah. Cos A darab dengan cos C tambah sin B darab dengan sin C darab dengan cos. Tengok apa yang kepala dia. B besar. Gitu. Ini sistem dia. Ataupun cos C sama juga cos A darab dengan cos B tambah sin A darab dengan sin B darab dengan cos. Apa kepada dia? Pada dia adalah C, cos C besar. Gitu. Dan kita boleh olah formula ni sebagai contoh. Kita nak tahu sudut ni.
Jadikan A sebagai tajuk. Senang je. Olah yang ni. Olah yang ni. Jadikan A sebagai tajuk. Sebagai contoh. Jadikan A sebagai tajuk. A sebagai tajuk. Cos A besar. Sama je kita pindahkan. Cos A tolak cos B darab dengan cos C bahagi dengan sin B. Ini kena hati-hati sikit kena buat kurungan supaya apa? Tak berlaku kesilapan. Ini pun buat kurungan pun tak masalah. Cos bahagi dengan kalau dalam kereta elok kita buat kurungan tak masalah. Cos sorry. Yang mesti jadi pindah dulu sin B darab dengan C. Gitu. Kalau kita nak jadikan dia sebagai tajuk lah. Gitu. Ataupun dari segi matematiknya, dari segi simbol matematiknya cukup kita buat macam ni. Sekarang saya nak tunjuk bagaimana nak ubah operasi dalam operasi dalam kalkulator saja. Sekarang ni saya tunjuk dari segi simbol matematik cukup macam ni sebenarnya. Cukup macam ni. Cukup gini. Ini simbol matematik. Cukup lah. Kita faham lah tu. Sebab dia akan prioritikan darab. Tak perlu buat hubungan sebenarnya. Ini simbol matematik. Tapi kalau nak masuk dalam kalkulator, ini yang show sebaik-baiknya. Cos A sama juga buat kurungan dulu. Cos, okey. Buat kurungan. Kurungan besar. Lepas tu kurungan pula dalam ni. Kurungan biasa tak apa. Sebab dalam kalkulator sama dengan kurungan ni. Cos A, tutup kurungan, tolak. Okey, buka kurungan. Cos B darab dengan cos C, tutup kurungan dan tutup kurungan sekali. Kemudian tekan. Ini kalau dalam kalkulator lah. Buka kurungan C B darab dengan C C, tutup kurungan. Kemudian tekan sama juga lah, akan dapat. Dan kalau dapat nilai A, shift ataupun invert A, invert cos. Okey, ini dia punya formula dia lah. Formula yang kita boleh gunakan untuk apa? Untuk segitiga sfera. Okey. Dan sekarang ni kita nak tengok kegunaan dia. Kita tengok kegunaan dia. Okey, kita dah faham benda ni dah. Okey. Sekarang ni saya akan tunjuk kegunaan dia kat sini pun boleh. Tak masalah, tak susah sangat. Saya akan buat tadi. Saya akan buat lingkungan ini untuk kita buat operasi tidak senang saja kerana. Okey. Sebagai contoh, kirakan. Ini contoh soalan. Contoh soalan. Kirakan jarak arah kiblat dulu lah. Arah ataupun azimut. Arah kiblat ni kita dah belajar tadi. Azimut dari bandar A ke bandar B. Okey. Kirakan azimut dari bandar A ke bandar B. Contoh. Kirakan azimut dari bandar A ke bandar B. Koordinat bandar A sama juga. Okey. .20 darjah utara dan 60 darjah timur. 60 darjah timur. 60 darjah timur. Koordinat B sama juga. B sama juga. darjah utara, okey, dan 100 darjah timur. Okey, betul. Ni kalau nak kirakan azimut ni, kita kena apa? Kita kena kita kena buat bumi lah. Bumi dan juga
origin, latitude serta longitude. Sebab apa? Sebab ada utara tu untuk latitude, timur tu untuk apa? Untuk longitude. Okey. Jadi disebabkan kita kena buat kita kena lukis kedudukan sfera yang mewakili bumi tu, maka kita kena buat dia punya semua origin tersebut lah di bumi. Okey. Maka kita kena buat asalan, iaitu untuk timur. Ini kutub utara, kutub utara, ini adalah kutub selatan. Kutub selatan. Okey. Ini asalan untuk timur. Sebab semua ni ke timur. Jadi tak perlu kita buat tengah-tengah. Ini asalan untuk timur, Greenwich. Greenwich ni kosong darjah. Kosong darjah apa? Timur ataupun barat. Dan kat sini dia ada utara ataupun selatan, maka akan memberikan asalan origin untuk latitude, iaitu khatulistiwa bumi. Maka kita nak kena plot kedudukan bandar tu untuk kita apa? Membolehkan kita kirakan azimut tersebut. Ini sebagai satu contoh kegunaan dia. Simple je. Maka kita plot lah. Kalau khatulistiwa bumi ni asalan dia ada untuk apa? Kosong darjah utara ataupun selatan. Khatulistiwa bumi ni asalan dia adalah kosong darjah untuk utara ataupun selatan. Okey, sekarang kita plot kedudukan bandar. Kita plot bandar A dulu. Koordinat A 20 darjah utara, 60 darjah timur. Ni paksi bumi dalam ni. Paksi bumi dalam ni. Okey. Paksi bumi dalam sana. Okey. Antara kutub utara dan kutub selatan lah. Okey. 20 darjah utara, kita buat garisan 20 darjah utara dulu. Garisan latitude 20 darjah utara untuk mewakili salah satu komponen kedudukan A. Kedudukan barat A. Ni kosong darjah. Ni pusat bulatan, pusat bumi. Ini kosong darjah. Kalau 20 darjah kita naik atas sikit. Kalau sini 90 darjah, kita buat garisan bulatan dulu. Berarti ini adalah 20 darjah lah. 20 darjah. 20 darjah bukaan. Okey, kita buat bulat dia punya garisan latitude yang selari dengan khatulistiwa bumi. Ini latitude apa? Latitude label terus. Latitude 20 darjah utara. Gitu. Kedudukan dia latitude. Tak cerita lagi, tak boleh plot kedudukan lagi. Kita tengok pula longitude 60 darjah timur, baru kita boleh plot kedudukan bandar A. 60 darjah timur. Kalau kedua sini kosong darjah. Ni longitude ni. Kalau P separuh bumi 180 darjah, P patah balik balik sana 360 darjah. Tapi kalau 60 darjah lebih kurang kat sini je kita buat. Berarti dibuka tempatnya tu. Berarti bukaan sama dengan bukaan kat sini. Sebab apa sini kalau pusing patah balik 360. Kalau pusing separuh 180. Kalau 60 lebih kurang kat sini je lah. Ini longitude yang mewakili 60 darjah. Gitu. Ini adalah kedudukan apa? Kedudukan bandar A. Ini kita label lah supaya tak keliru nanti. Ini adalah kedudukan bandar A. Ini bukaan longitude 60 darjah. Bukaan latitude 20 darjah. Ini A. Ya, bandar A. Gitu. Kemudian koordinat B pula 40 darjah utara. Okey. Buat longitude untuk B dulu 20 darjah. Kalau 40 darjah besar 2 kali ganda lah. Kita berarti kalau 40 darjah sini tinggi sikit lah. Tinggi 2 kali ganda tadi lah. 40 darjah. Gitu. Ini adalah longitude dia. Latitude dia. Pusing macam mana? Dia ada selari. Ini selari. Di selari. Ini adalah label saya siap sebab tak siap. Latitude 40 darjah utara. 40. Buat kat sini sedap supaya tak crowded. 40 sini. 40 darjah utara. Okey. Kita tahu lah latitude tu. Kemudian longitude baru boleh plot. Longitude 100 darjah timur. Ini kosong darjah. Kat sini 150 darjah. Kalau kat sini sini kosong darjah. Dibuka sini 60. Kalau buka sini 180. Kalau 100, kat sini sikit lah. Ini. Gitu. Ini longitude. Longitude 100 darjah. Berarti kita label dia siap. Di bukaan ini adalah bukaan 100 darjah pula. 100 darjah. Longitude.
Ini longitude 1 darjah, ini longitude 1 darjah. Dia buka 1 darjah tu, longitude 1 darjah, ini latitude 40 darjah. Maka ini adalah P. Gitu. Senang je. Itu adalah apa? Adalah P. Bandar A dan bandar B berada. Sekarang kita tengok. Dan ini kita boleh buat kiraan berapa jarak antara bandar A dengan bandar B. Buat kiraan lagi sekejap. Ini kegunaan segitiga, antara salah satu kegunaan segitiga sfera. Okey. Dia kata apa? Dia tanya apa? Kirakan azimut dari bandar A ke bandar B. Dari bandar A ke bandar B, azimut. Kalau kita jadi orang kecil kat sini, berapakah azimut daripada bandar A ke bandar B? Okey. Azimut ni maksudnya dia punya bukaan daripada arah utara dan ke arah pandangan kita terhadap bandar B. Kalau ada tiang tinggi daripada pusat bumi, kena bandar B tertarik dari tiang tu ke atas. Memang bumi bulat, tapi bila kita tarik tiang tu ke atas, pandangan kita terhadap tiang tu. Maksudnya pandangan kita tu mestilah kalau kita lekatkan pandangan kita tu di atas permukaan sfera yang membulat, dia akan jadi salah satu daripada sisi segitiga, iaitu daripada A ke B. Gitu ni. Gitu. Ini daripada A ke bandar B. Dia ini terbina sisi segitiga sfera macam tadi, iaitu ini salah satu sisi, ini salah satu sisi, dan ini pula salah satu sisi. Gitu. Jadi azimut, istilah azimut sama juga apa? Bukaan sudut. Kalian faham ni? Bukaan sudut dari arah utara bumi, dari atas bumi ikut jam, secara ikut jam ke arah mana? Ikut jam ke arah objek. Bukan sudut dari arah utara bumi. Kalau azimut dari A ke B, kita duduk A lah, dari A ke B. Objek dia B. Maka bukaan sudut daripada mana? Daripada arah utara bumi ataupun utara benar. Bukaan sudut dari sini, ikut jam. Jangan berikut ni, terbalik lawan jam. Ikut jam. Ikut jam. Ikut jam ke arah apa? Objek dia B. Inilah sudut dia. Inilah azimut. Bukaan sudut dari bukaan sudut ni adalah move kan? Bukaan sudut ni move kan? Bukaan sudut ni adalah apa? Move. Bukan memiring pula ataupun melegak, membuka, move. Bukaan sudut move lah. Bukaan sudut secara move daripada arah utara bumi ikut jam ke arah objek. Jadi sudut ni nak kira. Sudut ni sama konsep dengan C. Sama konsep apa? Dengan C. Gitu. Yang ni sama konsep dengan B. Okey, sudut dalam. Maksudnya ini sama konsep dengan B. Kita boleh samakan konsep dia. Sini samakan konsep dengan B. Sini samakan konsep dengan C. Samakan konsep yang masuk formula terus lagi. Sini sama konsep dengan apa? A. Ini sama konsep dengan A. Lepas tu sudut sekecil ni adalah jarak nanti. Ini adalah sama konsep dengan, dia bukan untuk jarak, tapi ini adalah diwakili oleh sudut pada angka pusat bulatan. A besar, A kecil. B besar, B kecil. Diwakili oleh sudut pada pusat bulatan. Lepas tu C besar, C kecil. Diwakili oleh sudut pada pusat bulatan nanti. Okey. Jadi ini sama. Kita buat bagi sama sebiji. Senang nak tengok. Sekarang ni kita nak kira C. Kita tengok dulu apa yang dapat daripada apa yang kita boleh perolehi daripada segitiga ni. Okey, kita tengok, kita buka kat sini. Daripada segitiga ni kita boleh perolehi apa? C boleh dapat. C ni adalah bukaan sudut daripada sini Daripada mana? Daripada pusat bumi Pusat bumi dibuka sudut ke atas. Daripada sini. Sama lah dengan daripada sini ke sini. Daripada B ke sini. Sebab apa? Sebab daripada sini, daripada kaca istiwa bumi ke kutub utara 90 darjah. Maka kalau kita dapat berapa latitude dia, kita dah dapat dah C ni. Kalau kita dapat berapa latitude dia, latitude memang ada 40 darjah.
Berarti kalau sini 40 darjah, sini adalah apa? Sini adalah baki dia adalah 90 kan, daripada sini ke sini 90. 90 tolak 40, sini adalah 50 darjah. Sini adalah 50 darjah. 50 darjah. Ini A, ini adalah B, ini adalah C besar. C besar. Kita dah dapat C besar ni apa-apa. Okey. Kita tengok apa lagi yang boleh diperoleh daripada sini. Okey, dari sini. Ini apa pada pusat bulatan ni? Pada pusat bumi ni. Pada pusat kat dalam tanah. Kalau kita boleh dapat berapa sudut bukaan latitude dia, daripada pusat daripada kaki isi bumi ke sini berapa latitude? Berarti ada 20 darjah. Berarti kalau sini 20 darjah, 20 darjah. Sini ke sini 90 darjah, maka baki dia kat sini adalah berapa? 70 darjah. 90 tolak 20 sama dengan 70 darjah. Gitu, baki dia. Sini 20 darjah, sini ke sini 90 darjah, maka baki ni adalah 70 darjah. Dan dua benda lah kita dapat. Tengok apa lagi kita boleh dapat. Ya, sudut dalam. Sini kalau pusing sana 180, pusing patah balik 360. Pusing separuh bumi dan mana? 180. Kalau pusing kat sini diwakili oleh apa? Diwakili oleh sudut atas. Kalau kita pasang tadi, bukaan longitude sini diwakili oleh sudut atas 60 darjah. Bukaan longitude sini, okey, diwakili oleh 40 darjah. 40 darjah ini 60 darjah. Maka celah-celah ni 60 darjah tolak 40. Sini adalah 20 darjah. Sini ada sudut dalam ni adalah 20 darjah. Gitu. Sisi ni ada, sudut dalam ada. Kita nak cari C. Macam yang kita dapat. Okey. Sekarang ni kita tahu dia adalah rumus yang ada. Andai kata kita boleh dapat sudut sisi, kalau ini A besar, ini A kecil. Ni kita buat operasi, kita main operasi yang tadi je lah. A besar, ini A kecil. Cuba kita tengok terus ni boleh matematik sikit. Andai kata kita dapat sini, memang boleh dapat apa? Sebab kita guna rumus cos. Rumus cos ni. Kita dapat A kan? A. B ada tak? B ada. B dah 30. B ni ada. B sama dengan 30 darjah. A, kita nak tahu A. Okey, nak tahu A. Kita nak tahu A. B ada. Okey, good. B ada. B ada. Tak salah. B ada. Boleh jadi. C pada? C ada. C ada. Kita mahu B dan C. Benda yang sama. Boleh? A besar. A besar ada. A besar pada. Maka bersesiap tu. A 20 darjah. Masuk dalam formula tu. Kita masuk dalam formula cos A Allah. Cos A tengok formula tu. Tu cari balik lah, tak masalah. Cos A sama juga cos B darab dengan cos C tambah sin B darab dengan sin C darab dengan cos A besar. Masuk formula je. Cos A yang kita nak cari tu cos A sama juga cos B. Tulis je. B berapa darjah? 70 darjah. 70 darjah. Darab dengan cos C. C berapa darjah? 50 darjah. 50 darjah. Okey. Lepas tu tambah C B. Lepas tu tambah dalam sama 70 darjah. Darab dengan C 50 darjah. Darab dengan cos A besar. A besar berapa darjah? 20 darjah. Masuk dalam kalkulator dapat A, tekan shift dapat A berapa darjah. Gitu. Okey. Okey. Bila kita darab dia punya elemen sudut dalam formula ni, kita dapat sudut A. Sudut A ni adalah 26 darjah 19 minit 36 saat. Berarti sudut cos A, sudut A ni lah, sudut A ni. Sudut A ni adalah 26 darjah 19 minit 36 saat. Berarti ini bukan azimut lagi, bukan C lagi, ini baru A. Bagaimana dapat C? Tapi kita tulis dulu siap-siap. Kita tulis siap-siap dulu. Ini A sama juga 26 darjah 19 minit 36 saat. Nak tulis kat sini pun boleh. Kalau tulis kat sini pun tak masalah, sama aja. Okey.
Sekarang kita dapatkan C. C sini lah. Masuk sini. A ni. Okey, itu. Kalau dalam kes ni, A ni kat sini lah. 26 darjah. Sudut. Darjah. 19 minit 2.36 saat. Okay. Jadi sekarang kita dah dapatkan C. Okey, cuba tengok. Sudut ni ada A dah. A ada. Dan A besar. Okey. Cuba tengok. Nak formula dia. Kita dapat C ni. Kita dapat C. Kita dapat C besar. Kita dapat apa? C besar. C besar apa? Apa yang ada kat sini? A kecil ada. A kecil ada. Okey. A besar ada. Okey. Try dulu mula ada. Kita nak tengok rumus mana ada guna. Kemudian apa lagi kita tengok apa ada? Oh, C kecil ada juga. C kecil ada. C kecil ada. C kecil ada. Oh, kita boleh guna dah. Kita boleh guna C kecil ni C besar, A kecil ni A besar. Kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini. Boleh saja kita jadikan okey, kita pindahkan kita tulis dulu supaya tak keliru. Okey, dia akan jadi sin A mana A kecil 26 darjah sebenarnya gimana? 26 darjah 19 minit 36 saat bagi dengan A besar C A besar C 20 darjah. Okey, C 20 darjah. Kalau saya tuliskan sini lah senang supaya tak keliru. Okey, tak salah. Okey. Dapat sini. Sebab dah buat siap lah. Okey. Sama juga dengan sin C kecil. C kecil berapa? 50 darjah. 50 darjah bahagi dengan sin C yang nak cari itulah. C yang nak dicari itu. Macam itu. Jadi kita boleh jadikan C sebagai tajuk lah. C sebagai tajuk. Berarti akan jadi begini. Sin C sama juga sin 50 darjah darab dengan sin 20 darjah. Okey. Bahagi dengan sin 26 darjah 19 minit 36 saat. Okey. Jadi kita masukkan dalam kalkulator. Tak apa, saya set kalkulator terus kat sini maksudnya. Terus dapat dia punya nilai C tu. C tu yang mewakili azimut tadi. Okey. Okey. C 50 darjah, type C. Kemudian 50 darjah lah. Type 50. Okey. Darab. Okey. Okey. Untuk dalam kes ni, sebaik-baiknya kita buat apa? Buat kurungan. Tak masalah. Kalau tak buat kurungan pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab setengah-setengah kalkulator dia automatik dia betulkan dalam equipment dia. Sin dalam instrumen ni sin 50 darjah darab dengan sin 20 darjah. Okey. Kemudian tak bahagi. Kalau kalkulator canggih ni terus je bahagi apa? Sin 26 darjah 19 minit 36 saat. Okey, sama juga. Okey, kita akan dapat dalam tu di sebuah tekan shift. Shift C. Sebab kita dapat C tu apa. Okey. Okey, dapatlah. C tu adalah apa? C ni adalah 36 darjah. C sama juga dengan 36 darjah 12 minit 43.73 saat. Sama juga C sama juga azimut dia. Okey, sama juga azimut dia lah. 36 darjah 12 minit 43.73 saat ni sama juga azimut. Azimut bagi jawapan dia. Okey, dapat. Azimut dia berapa? Daripada A ke B daripada A ke B. Okey. Kalau kita nak tulis kat sini pun tak masalah. Saya buat kat situ pun boleh faham dah. Okey. Ataupun kalau nak tulis ni tulis dalam rumus saja. Okey, sin C sama juga sin 50 darjah. Okey, darab dengan sin 20 darjah sebagai jalan kira lah. Bahagi dengan sin 26 darjah 19 minit 36 saat. Maka C ataupun azimut dia, azimut ataupun azimut A ke B ni sama juga C ni lah, sama juga C ni sama juga 36 darjah
12 minit 43.73 saat. Okey, ini salah satu daripada jawapan dia. Okey, untuk sampai dapat kat sini saja pun kita dah boleh dapat dah sekitar 9 markah kat sini 9 markah. Andai kata soalan ni jadi sampai 15 markah, maka dia akan tanya macam ni. Seterusnya kirakan jarak daripada bandar A ke bandar B. Jarak pula daripada bandar A ke bandar B diberi jejari bumi 6,400 km. Berarti dia ada 6 markah lagi. Maka kalau disuruh kira pula jarak tu, maka kita kena keluarkan daripada segitiga sfera tadi. Okey, kita kena keluarkan dari segitiga sfera tadi. Okey, saya buat macam ni. Bawah ni. Kita kena keluarkan daripada segitiga sfera tu apa sektor. Sektor yang membabitkan pusat bumi. Okey. Jarak daripada A ke B. Jarak daripada A ke B ni, ini merupakan lekuk kepada sektor yang membabitkan pusat bumi. Kita kena keluarkan cang dia. Dia punya apa? Dia punya kepingan sektor ni. Kita keluarkan, kita buat ni. Kita keluarkan ni. Okey gitu. Ini kan betul-betul sebab dia dalam bumi. Ini pusat bumi. Pusat bumi. Ini sektor, ini lekuk. Lekuk ni bukan jarak ni. Daripada mana? A ke B. Okey. Ini jari. Ini jari ni. Okey, tengok. Macam mana saya keluarkan? Ni A. Ni B. Bandar B bandar B. Ni adalah jari sampai ke pusat bumi. Ni jari pusat bumi. Jari tu dia bagi tahu orang. Jari sampai 6,400 dia bagi kat sini. Okay. Lepas tu daripada sini ke sini 6,400 km. Sama lah jari ni jari yang sama juga 6,400 km. Jadi kita keluarkan sektor ni. Keluarkan gitu. Maka pusat bumi sini A ke B ni adalah merupakan lekuk. Dalam matematik ini adalah lekuk, ni adalah jejari. Jadi nak tahu berapa panjang lekuk, dia ada formula dia. Ni ada jejari, sudut dalam mesti dalam bentuk radian. Kita kena jadikan dalam bentuk radian. Okey, lekuk. Ni lekuk. Lekuk. Sama juga jejari. Darab dengan theta ni. Radian itu. Itu formula dia. Lekuk ni, berapa jarak ni, berapa sama juga ni jejari darab dengan radian. Jejari dalam 400 km. Sekarang ni radian. Kita nak tahu jarak daripada A ke B. Sekarang ni radian macam mana dapat? Radian ni adalah merupakan bukaan sudut ni, kat pusat ni. Bukaan sudut kat pusat ni. Okey, ni jejari sini. Jejari ni, ni jejari, ni jejari. Bukaan sudut kat pusat ni ada samalah dengan panjang sisi ni. Panjang sisi ni. Panjang sisi A ni bukan diwakili oleh dia punya panjang sisi A ni dalam operasi formula yang kita buat tadi ni, kita dapatkan A dulu yang dalam ni, A panjang sisi A ni diwakili oleh sudut kat pusat bukaan ni. Panjang sisi A ni. Tapi sekarang ni kita dapat panjang dalam bentuk kilometer. Sudut panjang sisi A kita dapat dalam operasi formula tadi ni, sempurna darjah ni mewakili sudut. Sudut ni dalam darjah. Kalau kita tukar dalam radian, darabkan jejari. Dia bagi dah kita kan. Dapatlah lekuk panjang dalam kilometer. Kita masukkan saja. Okey, kita masukkan saja. Iaitu lekuk sama juga. Okey, jejari 6,400 km. Okey, sekarang ni trik macam mana dapatkan radian. Kebanyakan orang terlupa bagaimana nak hafal formula. Nak tukar daripada radian kepada darjah kepada radian. Senang saja betul saya. Saya bagi betul dari segi matematiknya lah. Okey, senang saja betul dia. Betul dia ialah kita semua faham bahawa pi, okey, pi ni betul ni dan tukar daripada mana? Tukar dari darjah. Okey. Darjah ke radian.
Daripada darjah kepada radian. Kita nak tukar. Okey, kita semua faham bahawa pi adalah pi radian ya. Pi dalam tu 3.142 tu yang mewakili radian tu adalah apa? Adalah 3.142 lah. Adalah pi ni kita nak buat dalam sebutan pi 3.142 ni ataupun simbol dia pi 3.142 radian tu adalah bersamaan dengan 180 darjah. Dalam sebutan darjah 180 darjah. Kita tahu, semua tahu. Semua tahu lah pi radian sama juga 180 darjah. Sekarang kita nak tukar yang ni kita dah ada. Yang ni dah ada dalam darjah tadi. Dalam darjah ni 26 darjah. Kita nak tukar 26 darjah tu kepada apa? Kepada radian. Okey. Ini dia punya, maka kita nak tahu berapa radian untuk 26 darjah tu. Kita buat X radian. X radian. X radian ni kita tak tahu berapa darjah. Kita nak dapatkan dalam radian. X radian ni sama juga dengan 26 darjah sebab kita nak tukar daripada 26 darjah kepada radian. 26 darjah 19 minit 36 saat tadi. Jadi ni yang tadi 26 darjah 19 minit 36 saat ni. Kita nak tukar kepada radian. Kita buat sebagai X. X yang kita tahu berapa radian ni. 20 darjah 19 minit 36 saat. Pas kita dah tahu dah 180 darjah. Tu ada logik dia. Jadi kita nak tukar, kita buat darab silang. Sebab dia ni sebuah. Maka kita ikat dia akan jadi X radian sama juga dengan 26 darjah 19 minit 36 saat. Okey. Darab dengan pi bahagi dengan 180 darjah. Dapatlah X ni dalam bentuk radian. Berarti bersama dengan 0.459 radian. 0.459 radian. Radian. Jadi sekarang ni dah dapatkan lekuk berapa km. Dah ada nak dijadi dari 400 km. Darab dengan radian. X tu dalam bentuk dia punya apa kan? Sudut 26 darjah tadi dalam bentuk radian. Okey, 26 darjah tadi dalam bentuk radian. 0.459 radian. Maka dapatlah berapa? Dapatlah 2941 km. Dapatlah 2941 km jarak daripada A ke B. Jarak daripada A ke B. Jarak dia. Okey. Okey, cukup segitiga sfera untuk hari ini.